Sebagai pengenalan, peraikaunan Islam boleh dibahagikan kepada 3 aspek iaitu akidah, undang-undang syariah dan pertimbangan etika. Yang pertama, akidah ialah mengenai kepercayaan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, undang-undang syariah iaitu perkara berkaitan fiqh seperti ibadat, muamalat, jenayah dan munakahat. Yang ketiga, pertimbangan etika. Ini berdasarkan ilmu tasawuf iaitu perkara berkaitan kesucian hati dan tingkah laku manusia. Definisi. Perkataan akaun jika diterjemah ke dalam bahasa Arab menjadi al-muhasabah. Perkataan Arab iaitu al-hisab pula bermaksud mengira atau mengukur. Secara ringkasnya, perakaunan Islam bermaksud sains sosial yang berasaskan laporan kewangan dengan matlamat untuk menyatakan kebenaran, kepastian dan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Antara prinsip perakaunan Islam ialah keseimbangan, ketepatan ukuran, catatan rekod akaun dan dokumen objektif atau bukti sahih. Yang pertama, seimbang yang dimaksudkan dengan sama antara nilai debit dan kredit yang keluar masuk. Yang kedua, ketepatan ukuran bermaksud kesan positif pada ekonomi dan keadilan untuk semua pihak. Yang ketiga, catatan rekod akaun. Matlamat utama prinsip ini untuk memastikan aliran trafik diperiksa. Dan yang terakhir ialah dokumen objektif atau bukti sahih digunakan untuk menunjukkan bahawa transaksi berlaku dengan bukti yang sah dan berukuran nilai yang tepat. Untuk pengetahuan anda, sejarah perakaunan Islam ini ada 3 tahap iaitu perkembangan, kemerosotan, kebangkitan. Pada tahap perkembangan adalah nilai 3 zaman iaitu zaman Rasulullah, zaman Umar Al-Khattab, zaman Umayyah Abbasiyah. Pada tahap kemerosotan, kekalahan bangsa Mongol di tangan Hulagu Han menyebabkan khazanah pembedaran ilmu Islami telah dimusnahkan. Pada tahap kebangkitan, pada abad ke-20, kesedaran umat Islam telah meluas sehinggakan perakaunan Islam ini menjadi perbahasan dalam kalangan pengkaji. Perbandingan perakaunan konvensional dan perakaunan Islam. Prinsip asas untuk konvensional merupakan ciptaan manusia dan berubah-ubah mengikut keadaan. Untuk Islam, dia mesti berasaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kepentingan konvensional ni dia penting untuk individu dan pemilik modal sesuai syarikat je. Kalau Islam, dia terletak terhad dan meliputi seluruh masyarakat. Untuk tempoh perakaunan konvensional perlu disediakan dalam satu tempoh 12 bulan Masihi. Perakaunan Islam perlu disediakan dalam tahun Hijrah. Seterusnya, objektif dan kepentingan perakaunan Islam. Setiap pertubuhan mesti mempunyai objektif yang ingin dicapai bagi melaksanakan kepentingan kepada masyarakat. Objektif yang pertama ialah bagi mengelakkan aktiviti tidak patuh syariah dan merealisasikan maqasid syariah. Di samping itu juga, perakaunan Islam dapat membantu dalam membuat keputusan penggunaan kewangan. Perkara ini dapat dilaksanakan dengan cara membuat catatan bertulis yang membantu menguruskan penggunaan harta dengan lebih efisien. Objektif yang ketiganya ialah membantu bagi keseimbangan pengurusan perbelanjaan dan keadilan dalam urusan harta. Mengenai topik berkenaan dengan tugas ini iaitu Baitul Mal di Malaysia. Sebagai pengenalan, Baitul Mal ialah perkataan Arab yang bermaksud rumah harta. Institusi ini telah lama berada di negara kita, Malaysia, dengan menggunakan idea yang sedikit berbeza daripada Baitul Mal pada zaman pemerintahan Islam. Institusi ini berada di bawah penguasaan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Baitul Mal ini diambil kira sebagai urusan agama di bawah kuasa raja dan negeri masing-masing. Peranan Baitul Mal kepada negara dari aspek pendidikan ialah membantu golongan kurang berkemampuan, khususnya golongan asnaf. Dari segi ekonomi pula, dapat membantu membangunkan ekonomi ummah. Pada awal tahun 2022, sebuah syarikat terbesar iaitu CGS CIMB dah jangka bahawa pasaran patuh syariah ni akan lebih mencabar sebab perlu hadap cabaran dalam bentuk pendapatan korporat. Dalam pembentangan ISCC 2022 dah timbul satu isu yang jejaskan pasaran Islam ni iaitu pembalikan rancangan fiskal. Menurut Ketua Selidik CIMB berkata, Malaysia ni mampu stabil sekiranya kita mengehadkan faktor tersebut. Pendapat saya, kenapa rakyat Malaysia perlu membuat pelaburan
saham patuh syariah berbanding saham konvensional. Pertama, dah wujudnya Majlis Penasihat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia yang akan pastikan bursa Malaysia ni patuh syariah. Kedua, majoriti ulama dunia dah haruskan saham ni sebab dah memenuhi syarat ijab dan kabul. Ketiga, pasaran modal Islam kat Malaysia ni banyak tawaran dan ada sistem kewangan yang berdaya tahan dan ekosistem inovatif yang boleh diakses secara global. Isu yang seterusnya adalah mengenai inflasi dan dinar emas. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan perkhidmatan dalam satu tempoh tertentu dan menyebabkan kuasa beli duit semakin menyusut. Penyusutan kuasa beli boleh berlaku ke atas semua mata wang di dunia yang menggunakan wang kertas. Masa demi masa, tahun demi tahun, nilai mata wang akan berkurang kerana berlakunya kejatuhan nilai ringgit pada kesan berlakunya inflasi. Jika dibandingkan wang dan emas mampu mengekalkan nilainya dengan memberikan pulangan simpanan yang lebih tinggi. Dalam sistem kewangan Islam, emas dan dinar menjadi mata wang terpenting hari ini kerana nilai emas akan meningkat saban tahun serta harganya tidak mudah turun mengikut tempoh berlakunya inflasi. Jadi, pendapat saya bagi menangani isu inflasi ini adalah dengan cara setiap individu disarankan untuk menyimpan emas dan menjadikan emas itu sebagai aset simpanan. Kesimpulan daripada perbincangan mengenai kepentingan dan cabaran dalam mengaplikasikan konsep perekonomian Islam ini, kita dapat mengetahui bahawa pada akhirnya perekonomian Islam dapat berdiri tegak dan masih digunakan sehingga hari ini selepas melalui perkembangan kejatuhan dan kebangkitan semula. Selain itu, pegangan pada prinsip Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber kekuatan perekonomian Islam dan menjadi sumber bagi menyelesaikan masalah isu mengikut maqasid syariah. Maka, kita sebagai umat Islam sentiasalah menyokong dengan menggunakan mana-mana perekonomian Islam demi menyebarkan syiar Islam.